DC, maknanya macam mana dia bagi duit untuk memacukan services dalam bentuk ICT dan sebagainya. Jadi apa yang ada di luar sana yang sepatutnya ada di Malaysia untuk terus memacu sektor perkhidmatan kita. Yang kita boleh ambil contoh-contoh mungkin yang boleh dibuat segera, kerana kita cakap pasal jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang. Jangka masa pendek contohnya. Okey, terima kasih Saudara Suhaimi. Kalau kita dibandingkan dengan negara-negara luar, saya rasa macam sebagaimana Dr. Marzuki cakap, di Eropah ke di Amerika, walaupun di jiran kita di selatan, kualiti mereka tinggi, kecekapan dah ada, jadi daripada segi perkhidmatan, kebersekanan mereka rakyat dapat rasa. Jadi kalau kita nak benchmark kan, kita boleh lihat contoh-contoh services daripada macam daripada segi perkhidmatan awam untuk rakyat. Jadi untuk bajet 2010 ni mungkin lebih perhatian harus dibagi kepada kemudahan untuk rakyat Malaysia daripada segi pengangkutan. Tapi kita lihat dari segi pengangkutan, rakyat kita sekarang dah, saya rasa dah lebih mahir dan lebih banyak dan terpelajar. Jadi bagaimana kita boleh membangkitkan perkhidmatan awam, apa yang kita pelajari untuk kemudahan rakyat, supaya yang kita perlu memahami, mungkin yang boleh gunakan perkataan nadi jutaan rakyat, apa yang kita nak, servis tu. Apa yang betul yang dibuat di Singapura dan juga di Amerika? Kalau tadi saudara Steven mengatakan perkhidmatan awam, kalau kita boleh ambil contoh tu, dan kita cakap selalu, Perdana Menteri selalu kata kita tak mahu dah nilai sederhana, nilai rendah, kita nak nilai tinggi. Jadi dalam services, dalam perkhidmatan tu, kita tengok negara lain macam mana dibuat. Kalau contoh spesifik lah, nilai tingginya apa yang sebenarnya, bila kita nilai tinggi dalam perkhidmatan, apa sebenarnya supaya kita dapatkan gambaran tu dan kepuasan hati pengguna akhirnya. Okey. Kalau boleh saya ambil contoh yang okeylah, Singapura lah katakan lah. Tak apa, kalau betul cakap ajalah, tak kira. Janji untuk kepentingan rakyat lah kan. Simple example yang contoh yang paling senang kita lihat kat Singapura. Kalau mana-mana rakyat Singapura dia pindah daripada Jurong nak pindah kat Changi, habis bila orang pindah, alamatnya kena tukar daripada kat IC macam kat kita juga kan. Tapi mereka tak seperlunya pergi ke Jabatan Pendaftaran ke apa. Mereka boleh pergi ke mana-mana pondok balai polis, tukar terus. Jadi kemudahan tu asas. Jadi di Malaysia kita dah ada MyKad. Data center kita pun world class. ICT kita punya, teknologi kita pun bidang ICT luas juga. Kita dah ada macam orang kata connectivity untuk seluruh Malaysia. Mungkin kerajaan harus bagi satu bajet untuk bagaimana seluruh negeri-negeri Malaysia, termasuk sampai ke pondok polis ataupun mungkin pos Malaysia, pos office Malaysia. Setiap kampung ada pos office Malaysia. Tapi bagaimana kita boleh mengoptimasikan lagi penggunaan ICT untuk kemudahan rakyat. Jadi kita sebagai Tanjung Berhad sebagai GLC, ini mungkin salah satu orang kata hajat kita nak lihatlah bagaimana pelancongan kerajaan bajet untuk ICT boleh dimaksimalkan, boleh dioptimasikan lagi. Jadi berbaloi orang kata bajet tu. Dr. Marzuki juga dalam bidang ICT. Jadi apakah kadang-kadang kita buat SWOT analysis katakan Jadi di manakah kekuatan yang perlu, kerana semalam saya juga berbincang dengan tetamu di studio, mereka mengatakan kadang-kadang kita kalau katakanlah kerajaan tanya apakah sumber-sumber baru ataupun frontier baru di mana kita nak pergi itu, setiap industri akan harus memberi cadangan mana yang bagus. Orang kelapa sawit akan kata kelapa sawit ini bagus, ini kata ini bagus, ini kata. Jadi akhirnya kalau dalam satu mesyuarat yang besar, semua orang kata ini adalah sumber baru, ini adalah sumber baru yang akan menjanakan ekonomi negara. Dan kalau kita boleh spesifik kepada perkhidmatan, apakah kalau kita perlu pilih dan fokus kan, apakah kekuatan kita? Saya dah buat beberapa percubaan dalam ICT. Saya cuba saya sendiri design yang tidak cantik, design dalam Alibaba.com. Saya cuba. Jadi saya mengambil satu produk dipanggil minyak sirih. Minyak sirih. Yang saya tak tahu.
Saya cuba kan daripada Australia. Dia hantar dalam email ke saya, dia minta minyak sirih itu. Dan saya tak tahu minyak itu adalah apa minyak sirih. Saya tahu untuk apa itu, untuk kegunaan untuk wanita punya keperluan semua sirih itu. Akhirnya saya search dalam internet, saya dapat di Indonesia tentang minyak sirih. Dan permintaannya lebih kurang dalam beribu juga kepada saya. Dan saya tak boleh supply. Saya hanya buat percubaan saja. Itu peranan ICT. Kita boleh pergi ke international. Jadi terlalu wide. Jadi ini penting untuk kerajaan Melaka. Dan sekarang sebagai contoh dari segi perkhidmatan juga. Kalau dulu orang yang bekerja di Kuala Lumpur, dia bekerja di Seremban ataupun bekerja ulang-alik ke Seremban ataupun ke Tanjung Malim, kita kata jauh. Tapi hari ini rakyat Malaysia, dia bekerja di Indonesia. Tiap minggu dia balik ke Malaysia. Kerana sistem perkhidmatan yang dibagi itu. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan. Dan kalau hari ini kita buat perniagaan pun, ada setengah orang yang menjaga sekarang ni. Dia menjaga di sini, tetapi ofis dia di Hong Kong. Okey. Dr. Mazgi, saya nak sentuh itu. Ia termasuk dalam bab orang kata regional integrasi dan bagaimana kita harus menggunakan itu sebaik-baiknya. Lepas ni kita berhenti rehat sebentar. Akan kembali lepas ni.